BN menang atau kalah, pengampunan tak mudah. A. Kadir Jasin. Diterbitkan Jun 13, 2022. Ulasan andaian popular adalah para pembesar UMNO, BN daripada kluster Mahkamah mahu supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan lebih awal bagi mengelak masuk penjara dan mendapat pengampunan diraja. Tetapi kalau diperincikan, ia tidaklah semudah itu. Pertama sekali belum tentu UMNO BN menang sehingga boleh membentuk kerajaan sendiri macam sebelum PRU 2018 dan kembali bertindak sesuka hati. Kedua, kemenangan dalam pilihan raya kecil serta pilihan raya negeri di Melaka dan Johor tidak menjamin UMNO BN boleh mengubah aliran kemerosotan yang dideritainya sejak PRU 2008. Dan ketiga, tidaklah semudah itu untuk membatalkan siri perbicaraan ke atas para pembesar UMNO BN yang sedang berjalan sekarang dan memberi pengampunan diraja kepada mereka. Risikonya amat besar. UMNO mungkin hancur dan institusi-institusi terlibat akan ditentang secara terbuka oleh banyak pihak. Selain kepemimpinan kerajaan, proses pengampunan akan melibatkan peguam negara, kehakiman, Perdana Menteri, lembaga pengampunan dan yang di-Pertuan Agong. Pengampunan Anwar Ibrahim pada tahun 2018 sering disebut sebagai duluan, preseden, bagi mengampunkan Najib Razak dan gengnya dalam kluster mahkamah. Tapi mereka sengaja lupa yang Anwar telah menjalani hukuman penjara selama lebih 3 tahun mulai 2015. Lagipun, kesalahan beliau tidaklah membebankan negara dan rakyat jelata dengan hutang berbilion-bilion ringgit seperti yang dilakukan oleh Muhammad Najib dalam SRC International dan 1MDB. Penyokong kluster mahkamah sengaja lupa atau tidak tahu bahawa almarhum Harun Idris juga telah menjalani hukuman penjara dalam kes pecah amanah bank rakyat sebelum diberikan pengampunan. Beliau dipenjarakan pada tahun 1977 dan dapat pengampunan hanya pada 1982. Itu pun bersama-sama 62 banduan lain bersempena ulang tahun ke-25 kemerdekaan negara. Harun tidak ambil duit untuk dirinya sendiri tapi untuk pentaskan tinju Muhammad Ali Joe Booner di Kuala Lumpur pada tahun 1975. Gambar fail, bekas MB Selangor almarhum Harun Idris. Begitu juga dengan almarhum Mokhtar Hashim yang membunuh musuh politiknya, almarhum Muhammad Taha Talib pada tahun 1982. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada tahun 1983 dan pada tahun berikutnya diberikan pengampunan kepada penjara seumur hidup. Pada tahun 1991, dia diberikan pengampunan kedua dan dibebaskan setelah 9 tahun dalam penjara. Dia menembak mati Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan itu sebelum PRU 1982. Bukanlah semudah seperti digambarkan bagi yang di-Pertuan Agong, atau Raja-Raja Melayu yang lain serta yang di-Pertuan Negeri, memberi pengampunan. Dinamik dalam UMNO sendiri. Beban tanggungjawab di bawah undang-undang adalah sangat berat kerana ia adalah hak mutlak baginda. Akhirnya bagindalah yang memikul beban tanggungjawab dan risiko tindakan tersebut, bukan Perdana Menteri atau lembaga pengampunan. Mereka hanya memberi nasihat kepada baginda. Kalau kita masih ingat, harta pengampunan Anwar itu pun pernah cuba dicabar atas isu prosedur dan sama ada ia, free pardon, pengampunan tanpa syarat, atau full pardon, pengampunan penuh. Menurut Peguam Nimalan Divaraja yang menulis dalam Screen.com pada 2018, Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada free pardon dalam beberapa peruntukan tetapi tidak pernah menggunakan terma full pardon. Kesimpulannya, pengampunan bagi Najib dan gengnya, sekiranya nanti didapati bersalah oleh semua peringkat mahkamah, bukanlah sesuatu yang automatik atau telah terpahat di atas batu, tidak kiralah sama ada UMNO BN menang atau kalah. Lagipun menurut Divaraja yang memetik Perlembagaan Persekutuan, permohonan pengampunan hanya boleh dibuat setelah seseorang banduan menjalani hukuman 4, 8, 12 dan 16 tahun daripada tempoh dipenjarakan dan setiap tahun selepas itu. Itu belum diambil kira dinamik politik negara dan UMNO sendiri. Dalam UMNO pun bukan semua mahu kluster mahkamah dibebaskan atau diampunkan. Sudah pun nampak ada kelompok yang lebih suka jika sesetengah atau semua anggota kluster mahkamah dipenjarakan sebagai salah satu cara membersih dan menyembuhkan semula parti itu.
A. Kadir Jassin ialah tokoh wartawan yang pernah bergiat dalam politik melalui Bersatu ketika bekas Perdana Menteri dari Mahathir Mohamad masih bersama parti itu.